Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, Cik. Waalaikumsalam, cikgu. Semua sihat? Sihat. Sihat. Okey, kita jumpa lagi untuk kelas hari ni. Untuk kelas fizik hari ni. Sebelum tu, cikgu nak tanya awak. Nampak tak apa ni? Ubat gigi. Okey, betul, ubat gigi. Okey, cikgu nak tunjuk kalau cikgu picit apa yang jadi dengan ubat gigi ni. Sekejap Nampak tak? Dia keluar. Okey, betul. Okey, maksudnya awak nampak lah apa yang cikgu nak tunjukkan. Okey, apa yang kait dengan ubat gigi ni kita akan tengok sekejap lagi. Lepas tu cikgu nak tanya, siapa baru-baru ni ada pergi cek gigi ke, klinik gigi ke, ada tak? Tak ada, cikgu. Okey, tapi awak pernah pergi kan klinik gigi, cek gigi kan? Pernah, cikgu. Okey, sebelum doktor cek gigi tu perasan tak apa yang doktor tu buat dulu? Kita duduk atas kursi, lepas tu apa yang doktor tu buat dulu? Dia selaraskan kerusi dulu kan? Perasan tak? Betul. Dia betulkan kerusi. Betul. Dia selaraskan kerusi dulu. Okey. Ni kerusi yang cikgu cakap tadi tu lah. Kerusi yang doktor nak selaraskan sebelum kita doktor start cek gigi awak ke. Okey. Boleh seorang bacakan apa yang cikgu tulis? Saya boleh, cikgu. Okey. Liatul. Sebuah kereta sedang bergerak dengan sangat laju. Apabila mendekati lampu isyarat, lampu bertukar menjadi kuning. Apakah tindakan yang sepatutnya pemandu itu lakukan? Okey, agak-agak liatul apa yang pemandu tersebut patut lakukan? Dia nampak lampu isyarat tu nak kuning. Memperlahankan kenderaan, cikgu. Betul. Memperlahankan kenderaan maksudnya dia brake lah kan, nak berhenti kan. Okey. Jadi ini idea untuk tajuk yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu tajuk baru bawah tekanan, iaitu prinsip Pascal. Okey, sebelum kita terus kepada maksud prinsip Pascal, cikgu nak tunjuk apa yang awak patut dapat untuk hujung kelas pada hari ini. Okey, yang pertama untuk hasil pembelajaran hari ini kita akan cuba cover untuk 4 subtopik kecil ni, iaitu yang pertama ialah memerihalkan prinsip pemindahan tekanan dalam suatu bendalian tertutup, berkomunikasi mengenai sistem hidrolik sebagai satu sistem pengganda daya, berkomunikasi tentang aplikasi prinsip Pascal dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian yang melibatkan prinsip Pascal. Okey, kita terus kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu prinsip Pascal. Okey. Macam yang ada dalam slide ni, prinsip Pascal kita boleh nyatakan sebagai tekanan yang dikenakan ke atas bendali tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendali itu. Jadi macam mana kita nak faham maksud ni? Kita akan tengok ke contoh yang seterusnya. Ciri cecair hidrolik ialah tidak boleh dimampatkan, tidak mempunyai gelembung udara, bersifat pelincir, tidak mudah tersejat. Okey, cikgu nak tanya, kalau air boleh tak kita gunakan sebagai cecair hidrolik? Tak tahu, cikgu. Tak tahu? Okey. Untuk cecair hidrolik kita nampak kat sini, first bersifat pelincir dan juga tidak mudah tersejat. Jadi kalau air, dia bukan bersifat pelincir dan juga mudah tersejat. Jadi dia tak sesuai untuk gunakan cecair hidrolik.
ini juga yang cikgu nak kaitkan untuk contoh tentang brake kereta waktu mula-mula kita start kelas tadi. Sebabnya dekat brake kereta tu lah ada guna juga brake hidrolik. Okey, dan kita akan gunakan minyak sebagai cecair hidrolik untuk brake. Okey. Okey, cikgu akan terangkan apa yang berlaku dalam sistem hidrolik ni secara ringkas. Okey, untuk awak senang faham. Okey, yang pertama kalau dapat tengok kat sini, first daya input F1 akan dikenakan ke atas ombak input. Apabila dia kenakan daya di atas ombak input dekat F1, dia akan kenakan kepada permukaan yang pertama iaitu A1. Okey, apabila dikenakan tekanan, akan terdapat tekanan yang ke atas benda alih yang akan dipindahkan secara seragam. Macam cikgu yang tulis kat bawah ni. Okey, dipindahkan secara seragam dan terus kepada permukaan A2 dan tolak ke atas ombak output. Okey, itulah ringkasannya apa yang berlaku dengan apa yang cikgu nak kaitkan dengan kerusi tempat cek gigi tadi. Jadi bila doktor tu dia tekan dekat ombak dia punya sistem tu dekat bahagian yang pertama, dia akan berlaku pemindahan tekanan dan terus menaikkan awak punya kerusi ke atas untuk selaraskan. Jadi itulah yang berlaku. Okey, nampak kan? Okey. Jadi berdasarkan sistem hidrolik yang cikgu dah terangkan tadi, kita dapat simpulkan untuk tekanan ke atas permukaan cecair. Okay, kita balik kepada formula tekanan iaitu P bersamaan dengan F per A. Jadi sama juga dengan tekanan pada ombak output. Sebabnya tekanan pada ombak input yang kat sini, dia sama saja. Bila dia hasilkan tekanan, dia hanya pindahkan sahaja terus ke ombak output dekat sini. Jadi kita dapat ringkaskan sebenarnya apabila dia hanya pindahkan tekanan daripada input ke output. Jadi kita dapat ringkaskan iaitu tekanan pada ombak input sama sahaja dengan tekanan yang pada ombak output. Iaitu P2 sama sahaja dengan P1, tekanan pada ombak input. Jadi bila kita dapat ringkaskan dengan formula yang kita dah pelajari tadi iaitu P equals to F per A. Jadi dapatlah rumus untuk prinsip Pascal yang kita akan guna untuk buat latihan sekejap saja lagi. Okey, semua faham ke? Faham cikgu. Faham cikgu. Faham. Okay, bagus. Faham. Seterusnya kita tengok untuk contoh yang seterusnya iaitu ombak Pascal. Yang mana tekanan daripada atas akan turun ke dalam bahagian bendali ni dan tekanan dia akan secara menyeluruh iaitu secara seragam. Okay, ini contoh yang simple untuk prinsip Pascal. Okay, cikgu nak uji minda sikit. Berdasarkan yang kita dah belajar tadi untuk beberapa terms-terms yang cikgu dah highlightkan juga. Okey. Andai kata kita kenakan 90 pascal tekanan dekat ombak input ni, berapa tekanan yang akan ada pada ombak output A, B dan C? Okey, siapa boleh jawab? Saya cuba boleh ke cikgu? Boleh. Adila ke? Cikgu. Okey, boleh Adila. Sama ke cikgu semua tu? Betul, semua sama. Tak kisah dia ada 3 ke 4 ke, tapi semua sama. Bukannya mungkin ada sesetengah yang berfikir macam okey 90 mungkin bahagi 3 kot. Macam tu kan. Tapi sebenarnya dia sama saja semua, iaitu sini 90 untuk A, 90 pascal tekanan untuk B, 90 pascal juga untuk tekanan C. Bagus Adila, terima kasih. Okey. Kita dah faham yang tadi iaitu bendalih dipindahkan tekanan secara seragam. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada faktor gandaan
iaitu kita balik kepada subtopik yang first kali tadi iaitu sistem hidrolik sebagai penggandaan daya. Okey, untuk faktor penggandaan ni simple saja. Okey, kalau dapat tengok kat sini, macam mana kita nak tahu faktor penggandaan? Okey, contohlah daripada input ni ada 50 daya. Jadi macam mana kita nak tahu faktor penggandaan untuk umbuh output? Umbuh output akan bahagi dengan input untuk dapatkan faktor penggandaan. Jadi kalau mengikut dalam gambar ni, boleh tak seorang bagi jawapan untuk faktor gandaan dalam gambar ni? Ada sesiapa nak jawab? 3 ke cikgu? Betul Harik. 3 je jawapan dia. Maksudnya gandaan dia 3 saja. Maksudnya daripada daya daripada input ni, hasil dia 3 kali yang akan 3 kali daya yang akan keluar melalui umbuh output. Okey. Seterusnya kita akan buat sikit latihan. Cikgu harap masing-masing ada kalkulator kat depan. Kita buat sikit je pengiraan yang simple. Okey, daripada gambar ni kita ada daya input 12 Newton. Kita ada luas permukaan 10 cm per square. Luas permukaan yang kedua iaitu 50 cm per square dan daya output F2. Okey. Cikgu nak awak cari yang pertama ialah faktor penggandaan dalam gambar ni. Nak cikgu bagi masa ataupun ada sesiapa boleh jawab terus untuk faktor penggandaan? 5 ke cikgu? Betul. Macam mana Iman kira? Luas permukaan untuk daya output 50 bahagi dengan luas permukaan daya input 10. Betul. Untuk kira faktor penggandaan, tak kisah sama ada awak nak bandingkan antara daya, luas permukaan ataupun lagi satu tekanan. Kalau dah ada tekanan, awak boleh je bandingkan untuk cari faktor penggandaan. Okey, yang kedua ialah daya output. Kita nak cari daya output F2. Kita dah ada F pertama dengan A pertama. Lepas tu kita dah ada A yang kedua. Jadi kita gunakan formula P equals to F per A tadi. Kita samakan, cikgu terus kepada jawapan ya. Kita samakan untuk kalau nak gunakan edah, samakan P2 equals to P1 dan masukkan F per A pun boleh. Sebab senang je, sebab dia macam tukar sahaja kan. Kalau nak guna dengan cara ni pun senang sebab kita dah ada faktor penggandaan tadi iaitu A2 per A1. Jadi kita darab saja dengan F1 yang kita dah ada itu 12 Newton. Jadi dapatlah 60 Newton. Dapat tak semua? Dapat cikgu. Dapat cikgu. Okey, bagus. Okey, sebelum kita tutup kelas pada hari ini, cikgu nak rumuskan untuk hasil pembelajaran pada hari ini iaitu prinsip pasca tekanan yang dikenakan ke atas bendalih tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendalih itu. Jadi kita memang highlight kan dipindahkan secara seragam, automatik kita tahu tekanan adalah sama. Dan yang kedua ialah ciri-ciri cecair hidrolik tadi. Okey, cikgu nak tanya semula untuk air boleh tak guna sebagai cecair hidrolik? Tak boleh. Tak boleh. Betul. Sebab kita tengok antara ciri cecair hidrolik tadi ialah sebagai pelincir dan tidak mudah tersejat. Okey, jadi air tak sesuai untuk sebagai cecair hidrolik. Dan yang ketiga ialah rumus prinsip Pascal dan lagi satu tadi ialah rumus untuk faktor penggandaan. Jadi cikgu harap selepas kelas ni awak boleh buat latihan untuk praktis formatif 2.4 dalam buku teks muka surat 65. Jadi itu sahaja untuk kelas hari ini. Terima kasih semua kerana bagi perhatian untuk fokus dalam kelas ni. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.